Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kita akan menjalankan satu forum uh, yang bertajuk cabaran integrasi. Cabaran dalam mengintegrasikan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Okay, sebelum kita teruskan kita punya forum pada petang ini, saya akan memperkenalkan barisan panel yang hebat-hebat untuk forum kita pada petang ni. Okey, panel forum kita yang pertama pada petang ni adalah saudara Fahrul Razi, dan yang kedua saudara Razak, yang ketiga saudara Izzat, dan panel yang keempat saudara Ammar, dan yang terakhir adalah saudara Izwan. Jadi untuk meneruskan sesi forum kita pada petang ni, okey, kita tengok soalan yang pertama. Kita jemput panel yang pertama ya, saudara Fahrul Razi. Okey, untuk saudara Fahrul Razi, bolehkah tuan ataupun Fahrul Razi terangkan, jelaskan tentang teknologi dan teknologi pendidikan itu sendiri, supaya kita lebih memahami apa itu teknologi dan konsep teknologi dalam pendidikan. Okey, terima kasih saudara Farid. Yang dihormati tuan pengerusi, tuan moderator saudara Farid serta rakan-rakan ahli panel sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi soalan yang diajukan adalah apakah dia teknologi dan teknologi pendidikan. Bila kita bicarakan tentang teknologi, saya sukalah bagi contoh mudah untuk kita mudah faham. Teknologi ni, kalau kita sebut teknologi, biasanya mindset kita alat, mesin. Jadi itu bukanlah maksud sebenar teknologi. Okey, teknologi ni adalah merupakan satu kemahiran. Seorang manusia ni dia menggunakan kemahiran pengetahuan sedia ada yang secara sistematik. Untuk dia boleh melaksanakan tugasannya dan juga aktivitinya. Sebagai contoh, teknologi ni, kalau kita lihat dunia ni dilanda wabak COVID-19. Kemudian sekolah semua ditutup. Apabila sekolah boleh mula beroperasi, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun menetapkan supaya setiap sekolah ini perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Jadi guru-guru seluruh barisan pentadbiran dan guru-guru di sekolah perlu mengambil inisiatif untuk mematuhi SOP bagi pengoperasian sekolah semula. Jadi waktu itulah kita akan lihat teknologi di situ. Bagaimana guru-guru ni menggunakan kemahiran untuk dengan pengetahuan sedia ada, merancang secara sistematik bagaimana murid ni keluar masuk, bagaimana murid untuk rehat, dan bagaimana untuk murid-murid ni boleh mematuhi SOP. Tujuannya supaya pengoperasian sekolah boleh dijalankan, boleh dilaksanakan secara lancar. Jadi itu adalah teknologi. Bukan semata-mata alat, bukan semata-mata mesin. Okey, seterusnya kita bincangkan pula apakah ia pula teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini adalah suatu proses yang sistematik, yang mana ianya merangkumi perancangan, pembinaan, reka bentuk, pelaksanaan dan juga bagaimana kita menilai sesuatu proses tersebut secara sistematik. Tujuannya untuk kita meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan juga kita nak memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Itu tujuan teknologi pendidikan. Dan kalau kita lihat menurut pandangan tokoh Crowell yang menyatakan teknologi pendidikan ni adalah gabungan antara manusia
peralatan, teknik dan pengalaman. Tujuan dia untuk apa? Untuk memberi kesan baik kepada pendidikan. Kalau kita lihat contoh penggunaan alat-alat teknologi dalam pendidikan banyak. Zaman sekarang ada iPad, laptop, komputer. Ni kalau orang-orang berada sikit, orang yang ada duit sikit, ni dia ada semua lengkap. Kemudian projektor, TV, LCD dipancarkan dalam kelas. Bluetooth speaker, kan? Kalau dulu kita tak ada Bluetooth speaker, kena jerit. Sekarang dah ada, memudahkan kita. Kita tak perlu pun nak jerit kuat-kuat. Just kita cakap slow, murid-murid dengar sampai belakang. Dan selain daripada itu ada juga aplikasi-aplikasi atas talian seperti YouTube, Telegram yang mana sangat memudahkan tugas-tugas orang guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja sebagai pengenalan apakah itu teknologi dan teknologi pendidikan. Terima kasih Saudara Farid. Saya serahkan semula kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Saudara Fahrul Razi atas penerangan dan penjelasan yang cukup mantap untuk kita faham apa itu teknologi dalam pendidikan dan sebagainya. Sebagaimana yang kita dengar tadi, teknologi bukan hanya semata-mata alat ataupun mesin, tapi teknologi adalah satu proses ataupun idea yang dilaksanakan. Okey, seterusnya Saudara Fahrul Razi, kita teruskan kita punya forum pada petang ni. Soalan yang kedua adalah apakah peranan dan kepentingan teknologi itu sendiri dalam pendidikan? Sebagaimana yang saudara dah terangkan tadi, teknologi begini, teknologi pendidikan begini. Namun bolehkah saudara terangkan apakah peranan dan kepentingan teknologi yang kita boleh dapat dalam pelaksanaannya ataupun pengintegrasiannya dalam pendidikan khususnya? Okey, soalan yang cukup baik daripada saudara Farid tentang apakah peranan dan juga kepentingan teknologi dalam pendidikan. Okey, kalau kita dilihat slide yang telah saya sediakan ini, kita dapat lihat peranan yang pertama teknologi dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Bagaimana ia dapat mencekapkan urus tadbir dan juga bagaimana ia dapat mencekapkan proses pengajaran dan pembelajaran kita sebagai seorang guru. Kita boleh lihat urusan kehadiran, kan? Kehadiran murid sekarang kita menggunakan teknologi. Hanya boleh menggunakan handphone sahaja, kita boleh tik kehadiran murid. Murid tak hadir sebab apa pun kita boleh terus tik. Tak perlu dah nak tulis, nak kena tik satu-satu guna pembaris. Jadi itu menjadikan pentadbiran sekolah, pengoperasian sekolah lebih cekap. Selain daripada itu, penyampaian maklumat juga lebih mudah. Lebih mudah. Contoh, murid-murid diberikan arahan melalui aplikasi Telegram, melalui aplikasi WhatsApp. Kalau sebelum-sebelum ini, kalau kita tak ada kemudahan alatan teknologi ini, murid kena datang sekolah, dapat arahan daripada guru dalam kelas ataupun dapat surat daripada pihak sekolah, barulah murid boleh melaksanakan arahan tersebut. Tapi sekarang tidak. Murid boleh terus melaksanakan arahan, kan? Boleh terus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kendiri di rumah apabila kita ada gunakan teknologi. Jadi nampak lebih cekap proses pengajaran dan pembelajaran serta pengoperasian sekolah. Keberkesanan hasil pembelajaran juga lebih meningkat. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat sebelum adanya kemudahan alat teknologi, murid-murid hanya terhad arahannya di dalam kelas sahaja. Kalau murid-murid tak faham, kena tunggu kelas berikutnya, barulah murid-murid boleh bertanya. Tetapi dengan adanya alat kemudahan teknologi ini diintegrasikan dalam pendidikan, maka murid-murid bila tak faham di dalam kelas, dia boleh terus masukkan dalam grup. Cikgu, saya tak faham soalan ni. Cikgu boleh terangkan. Dia boleh terus berkomunikasi dengan guru. Seterusnya, peranan teknologi dalam pendidikan ini dia dapat meningkatkan kemahiran guru dan pelajar. Jadi saya sebutkan, murid-murid dia boleh berkomunikasi terus dengan guru-guru. Itu dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dari sudut penulisan, kan, gaya bahasa. Dan murid-murid juga dengan adanya teknologi pendidikan dapat mengakses buku-buku, kan, dapat meningkatkan kemahiran membaca.
Mulai alatan teknologi ni, kita dapat akses buku-buku cerita, dapat akses buku-buku latihan di dalam internet sahaja. Jadi kat situ dapat meningkatkan kemahiran membaca, menulis, komunikasi murid dan dapat meningkatkan kemahiran C, 3C tadi. Bukan 3C, 6C, kompetensi 6C. Seterusnya kita lihat lagi apakah peranan teknologi. Teknologi ni bila adanya teknologi pendidikan, guru-guru boleh mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau dulu cikgu mengajar dalam kelas, balik rumah buat homework, kan? Buat homework dalam buku teks, buat homework tugasan arahan dia, buatlah kalau yang pendidikan seni, buatlah chop kan. Contoh ambil kentang, buat corak kentang, chopkan guna kentang tu kan. Itu contoh. Tapi dengan teknologi ni, kemudahan teknologi ni, guru-guru boleh mempelbagaikan. Guru-guru boleh suruh murid-murid buat slide pembentangan, guru-guru boleh minta murid buat video. Banyak yang guru-guru boleh melaksanakan dengan pelbagai kaedah. Pelbagai proses yang boleh gunakan alat teknologi ini. Seterusnya, memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar pelbagai keupayaan. Seperti mana kita tahu, gaya pembelajaran murid ni ada 3. Kinestetik, auditory dengan visual. Jadi dengan adanya kemudahan teknologi, guru-guru dia boleh integrasikan ketiga-tiga elemen ini, tiga-tiga reka bentuk teknologi ni dalam satu slide pembentangan melalui alat teknologi. Nampak kat situ, nampaklah peranan teknologi dalam pendidikan. Seterusnya, apa lagi peranan dia? Peranan dia dapat meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadi kalau murid-murid yang tak hadir di sekolah, cikgu-cikgu boleh bagi arahan. Buat arahan, contoh, murid tak dapat hadir di sekolah sebab sakit, cikgu boleh bagi arahan terus kepada murid. Hari ni buat kerja rumah sekian. Awak boleh buat kat rumah. Nanti bila datang sekolah, hantar dekat cikgu. Tak perlu nak kena datang ke sekolah, cikgu bagi tahu semula, tak perlu. Itu nampak peranan teknologi. Tidak ada lagi ketinggalan murid ketinggalan, murid keciciran. Dan seterusnya, akhir sekali dapat menjimatkan masa guru, kan? Bila guru masuk kelas dengan adanya alatan teknologi, guru boleh terus buka video, kan? Memudahkan tugas guru dan dapat menjimatkan masa. Okey. Jadi itu adalah antara peranan-peranan teknologi dalam pendidikan. Kita lihat pula apakah dia kepentingan teknologi dalam pendidikan. Yang pertamanya, kepentingan dan teknologi pendidikan ni kepada guru. Antara salah satu kepentingannya, kita nak melahirkan guru-guru yang lebih kreatif, lebih inovatif. Supaya apa? Apabila guru ni lebih kreatif dan lebih inovatif, akan melahirkan murid yang lebih kreatif dan lebih inovatif dengan menggunakan pelbagai kaedah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Secara tidak langsung, kita lihat ianya dapat memberi keberkesanan hasil dan objektif pengajaran dan pembelajaran supaya dapat berlangsung dengan licin dan terancang. Murid-murid juga dapat belajar secara seronok, gembira. Murid ni tak perlu kita nak buat permainan jauh sangat, tidak. Kadang-kadang apabila diberikan supaya murid-murid ni belajar di makmal komputer, murid-murid sudah cukup gembira, kan? Dapat buka laptop, dapat buka komputer, murid-murid dah gembira. Jadi itu antara salah satu kepentingan teknologi pendidikan untuk menghidupkan persekitaran pembelajaran yang menarik. Dan seterusnya, murid akan lebih jelas tentang suatu konsep yang disebutkan oleh guru kerana penggunaan media yang lebih jelas akan memudahkan pemahaman murid tentang konsep. Contoh, konsep haji, kan? Macam mana tawaf? Jadi guru hanya menayangkan video bagaimana cara tawaf. Jadi murid-murid walaupun tak dapat pergi ke Mekah, tetapi dia dapat gambaran yang jelas dengan menggunakan teknologi. Itu pentingnya teknologi. Dan akhir sekali, penerokaan terhadap sesuatu topik melalui internet atau penggunaan video interaktif dapat memberi pengalaman baru. Jadi murid-murid ni bila kita beri tugasan, okey kamu buat video guna TikTok, kamu buat video guna CapCut. Kat situ murid-murid dia lebih mengeksplorasi dunia-dunia global ni. Jadi kita membimbing murid dalam membimbing kemahiran berfikir mereka untuk mencari maklumat yang banyak ni. Jadi
Itu yang sedikit sahaja kepentingan teknologi pendidikan, banyak lagi kepentingan teknologi dalam pendidikan. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Moderator, open mic moderator. Okay. Terima kasih kepada panel yang pertama kita, Saudara Fahrul Razi, atas penerangan, penjelasan yang cukup mantap yang saya yakin kita dapat satu ilmu baharu pada petang ni dalam forum yang kita anjurkan secara besar-besaran ini. Okey, seterusnya saya menjemput panel yang kedua iaitu Saudara Abdul Razak untuk berkongsi bersama-sama pada petang ni mengenai apakah isu dan cabaran yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mengintegrasikan teknologi ini dalam PDPC guru khasnya di sekolah. Dipersilakan Saudara Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator iaitu Ustaz Muhammad Farid. Saya yang dihormati rakan-rakan sekalian. Okey, bagi menjawab soalan ini, pertama sekali kita lihat kepada pihak yang terlibat secara langsung. Seperti yang kita ketahui, pihak yang kita terlibat ini ada 4, iaitu murid, guru, sistem dan kurikulum itu sendiri, kemudian pentadbir sekolah. Kita lihat masa kini kewujudan ICT dan teknologi banyak membantu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran PDP ini. Apatah lagi dengan norma baru masa kini dengan adanya COVID-19 masa kini. Okay, kemudian sistem pendidikan di sekolah dimajukan oleh teknologi dan ICT ini dengan adanya kemunculan sekolah bestari sebagai contoh. Murid boleh mendapatkan maklumat dari seluruh dunia melalui internet untuk melakukan kerja atau projek-projek di sekolah. Murid juga melalui integrasi teknologi ini dapat belajar mengikut kemampuan mereka, di mana pada akhirnya dapat melahirkan generasi yang celik komputer. Kemudian kita lihat pula sistem dan kurikulum pendidikan di sekolah lebih bercirikan pendidikan jarak jauh, di mana dalam konteks PDPR yang para guru pernah laksanakan, peluang pendidikan akan menjadi lebih luas selain menjimatkan kos. Okay, kemudian pelajar pintar dan celik informasi teknologi ini tak tersekat oleh faktor kelas ataupun faktor usia. Maksudnya ada percampuran di antara murid-murid yang berbeza aras tahap kepandaian mereka. Ada aras sederhana, lemah ataupun tinggi, masing-masing sama dalam satu kelas. Okay, kemudian kita lihat juga melalui integrasi ICT ini, wujud beberapa perubahan dan pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Seperti kita lihat, fokus pengajaran lebih berpusatkan pelajar berbanding berpusatkan guru, di mana pelajar menjadi lebih fokus kepada aktiviti pembelajaran yang berorientasikan proses penerokaan dan penemuan. Kita lihat. Okay, kalau kita lihat pentadbir juga, pentadbir ni secara tidak langsung dia berkait dengan integrasi teknologi itu sendiri, di mana pihak pentadbir perlu menjalani kursus, perlu memahami dasar-dasar yang dikeluarkan oleh kerajaan dan kemudiannya membimbing pihak guru dalam melaksanakan perubahan teknologi dan ICT ini. Okay, kemudian kita lihat juga kepada cabaran, isu dan cadangan penerbaikan ataupun isu dan cabaran yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi ICT ini. Okay, yang pertama, kita lihat kepada kesediaan guru itu sendiri. Okey. Pada konteks kesediaan guru ni, terlalu banyak isu yang timbul. Kalau kita lihat secara umumnya, guru ni merupakan ejen perubahan sosial melalui ilmu dan kemahiran yang dimiliki. Oleh itu, guru mesti berfikir dan mempunyai pemikiran yang keterbukaan dalam menerima sesuatu perubahan-perubahan baru dalam dunia pendidikan. Okey, saya berikan contoh kenyataan yang dikeluarkan oleh Maizun binti Jamil. Dia mengatakan bahawa guru mesti bersedia daripada segi mental, pengetahuan dan kemahiran
di mana ianya merupakan aspek penting dalam kalangan guru untuk merealisasikan perubahan dalam sesebuah organisasi. Dalam kesediaan guru ini, terdapat banyak isu yang timbul seperti kredibiliti guru dalam menggunakan teknologi seperti pembinaan bahan-bahan sumber seperti grafik, video. Kemudian yang kedua, pengetahuan guru yang sangat kurang menguasai kemahiran ICT. Tidak reti menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai apabila ingin mengajar di dalam kelas. Okay, kemudian kita lihat juga perubahan kepada peranan guru, yang mana pada konteks sekarang guru bukan hanya mengajar saja apabila menggunakan teknologi ini, tapi guru perlu menjadi pengawal dan pembimbing murid dalam penggunaan teknologi dan ICT, di mana guru mewujudkan kawalan dalam diri murid untuk tidak terlampau bebas dalam menggunakan kemudahan teknologi. Okay, kemudian kita lihat kesediaan guru dalam menggunakan perisian penyampaian teknologi maklumat melalui penggunaan media WhatsApp dan Telegram. Kemudian kita lihat juga kekangan masa guru dalam menyediakan bahan di mana guru mempunyai banyak waktu dalam mengajar di sekolah. Ini semua adalah antara aspek dalam kesediaan guru ini. Tapi apa yang saya ingin fokuskan adalah jika kita perhatikan dalam senario dunia pendidikan hari ini, terlampau ramai guru-guru yang telah lama berkhidmat ataupun kita katakan guru-guru senior dalam dunia pendidikan. Mereka ni enggan mengubah tuai corak pengajaran dan pembelajaran serta tidak bersedia melaksanakan pembelajaran dinamik dalam konteks penggunaan teknologi masa kini. Di mana guru senior ini kita lihat lebih sebati dengan kaedah tradisional. Ini membuatkan sukar untuk mereka menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi. Guru-guru lama ni sebagai contoh masih menggunakan buku teks ataupun mengajar di papan tulis semata-mata dan tidak mempunyai kaedah alternatif pengajaran yang terkini. Okey, kemudian kita lihat juga guru-guru yang lama ni merasakan kaedah pengajaran konvensional sudah cukup untuk menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah. Dan mereka menganggapan tidak bersedia untuk berubah serta tidak mahu mengintegrasikan teknologi dalam PDP kerana masih terpengaruh dengan pendidikan yang lama. Kalau kita lihat, sepatutnya guru-guru ni perlu menggunakan teknologi yang ada seperti penggunaan buku teks digital dalam mengajar di dalam kelas atau menggunakan bahan bantu belajar seperti penggunaan video dan juga grafik untuk murid-murid yang mempunyai masalah daripada segi sudut audio, kinestetik. Okey, kemudian kita lihat cara mengatasi bagi kesediaan guru ni adalah pertama, untuk mengatasi permasalahan ini adalah perubahan daripada sikap guru itu sendiri adalah amat penting. Guru-guru perlu bersedia menerima perubahan dari segi mental dan fizikal, di mana mereka perlu berfikiran terbuka dan positif serta berusaha menangani perubahan untuk mengintegrasikan teknologi dan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Saya nyatakan apa yang saya dapat lihat di mana integrasi teknologi dalam PDP memerlukan guru bersedia dan fleksibel menggunakan teknologi dalam pengajaran harian bagi mata pelajaran yang diajar, di mana guru perlu membuat persediaan menyesuaikan diri dengan alat teknologi pengajaran yang baru seperti komputer, internet, bahan-bahan grafik dan menguasai pedagogi masa kini seperti pembelajaran abad ke-21 untuk menyokong kelas yang diajar. Okey, ini saudara Razak, saya ada soalan tambahan. Boleh saudara bagi satu contoh bagaimanakah penggunaan teknologi itu sendiri dalam PDPC seorang guru dalam bilik darjah? Okey, sebagai contoh kita lihatkan penggunaan ni tahun 4 mari bersuci, iaitu guru menunjukkan bahan jenis-jenis najis. Okey, bagaimana guru hendak letakkan penggunaan
ICT ni adalah di mana guru menggunakan komputer riba di samping dengan ada projektornya, kemudian guru pamerkan ataupun memperlihatkan mengenai jenis-jenis mengenai satu video kartun ataupun grafik animasi di mana pada animasi tersebut adanya murid yang kencing merata-rata. Jadi macam mana kita nak tahu jenis zat najis itu, kemudian pada video tersebut juga adanya wujud elemen di mana cara-cara untuk membersihkan najis itu tadi. Itu adalah salah satu contoh yang boleh saya bawa ya, moderator. Maksudnya penggunaan teknologi tu dia memudahkan guru untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid, betul? Betul, sangat betul. Memudahkan tugas guru di situ. Okey. Kemudian saya terus kepada bebanan tugas guru, boleh ke Tuan Moderator? Silakan. Okey. Cabaran yang saya ingin bawa yang kedua adalah bebanan tugas guru. Okey, kita lihat guru mengambil masa sekurang-kurangnya 1 jam bagi penyediaan integrasi teknologi dalam PDP. Kita lihat banyak tugas yang perlu dilaksanakan oleh para guru itu sendiri. Saya yakin rakan-rakan juga tahu di mana kiranya ada sesuatu dasar ataupun elemen baru muncul, guru perlu melaksanakan dasar yang timbul itu. Tugas hakiki guru yang semata-mata mengajar dapat dilihat terganggu di mana apabila perlu melaksanakan tugas lain seperti mengisi data dalam sesuatu perisian. Contohnya guru perlu melaksanakan pengisian pelaporan Jacob sebagai contoh, pengisian pelaporan PPD. Jadinya guru perlu, di samping kalau dalam PDP pula, guru perlu sentiasa membina bahan sumber berintegrasikan teknologi untuk setiap subjek. Jadi benda ini akan mendatangkan tekanan fizikal dan mental kepada guru itu sendiri. Okay, kita lihat ada utusan Malaysia 23 Januari 2008 mengatakan bahawa beban kerja guru kini selalu berat. Okay, sebagai contoh, dalam pengintegrasian teknologi ini, guru perlu menjalankan latihan bagi penguasaan ICT. Di mana kita lihat pada masa kini terdapat banyak sangat aplikasi yang wujud di luar sana. Ada berbagai-bagai jenis perisian. Untuk pendidikan ada, untuk penyelidikan pun ada. Jadinya setiap orang terutama guru ni ditugaskan untuk mengendalikan perisian-perisian yang wujud ini. Jadinya dalam untuk mengendalikan perkara ini, guru perlu menjalani latihan. Bila masalah pula akan timbul sekiranya orang yang sudah pakar dalam mengendalikan bidang ICT itu, dia berpindah pula ke tempat lain. Jadinya latihan terpaksa diberikan semula kepada guru-guru baru. Okey, masalah yang lain pula akan timbul adalah di mana sekiranya guru-guru senior ataupun guru-guru yang sudah lama berkhidmat tidak mahu mempelajari kemudahan ICT ini, di mana dia hanya memberikan saja kepada guru-guru muda. Ini membuatkan lebih beban itu tertumpu kepada guru-guru muda. Okay, kita lihat cadangan mengatasinya adalah melalui sebagai contoh penambahan ilmu pengetahuan, di mana guru-guru boleh mengambil inisiatif sendiri secara berkumpulan untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang tata cara penggunaan ICT dan aplikasi teknologi dalam PDP. Guru-guru secara kendiri boleh melayari internet, menggunakan buku-buku rujukan, merujuk tutor atau pakar ICT yang ada di sekolah, di PPD, di JPN untuk mendalami ilmu berkaitan teknologi ini. Melalui pembinaan bahan sumber secara berkumpulan dapat menjimatkan masa dan tenaga guru. Kemudian pihak pentadbiran sekolah juga boleh menganjurkan kursus dalaman tentang pengendalian alatan teknologi dan cara-cara menghasilkan bahan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi kepada guru-guru yang kurang mahir, terutamanya guru-guru senior, dan bukannya hanya untuk memberikan kerja berkaitan ICT terhadap guru muda saja. Kemudian kita lihat cadangan mengatasi pada peringkat yang ketiga adalah di mana pihak kerajaan juga boleh mengambil langkah yang proaktif di mana boleh memberi latihan intensif kepada guru-guru
menerusi program dan kursus khas seperti program latihan dalam perkhidmatan LDP, talimat khas dan hands-on tentang penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar. Di mana waktu LDP ni, guru-guru ini tadi diajar mengenai penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, pengurusan email, blog dan sebagainya yang berkaitan. Okey, saya serahkan hanya itu saja yang daripada pihak saya. Saya serahkan kepada tuan moderator semula. Okey, terima kasih kepada saudara Abdul Razak atas perkongsian tentang isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan di sekolah. Jadi kita dah dengar tadi iaitu yang pertama isu kesedaan guru itu sendiri dari segi pengetahuan, keinginan, kekangan dan sebagainya. Seterusnya kita sambung ke moderator kita yang ketiga iaitu saudara Izzat. Okey, dipersilakan saudara Izzat untuk berkongsi apakah isu-isu lain dan cabaran-cabaran lain yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi ini. Dipersilakan. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator kita pada hari ini iaitu saudara Farid. Okey, InsyaAllah saya akan mengupas isu dan cadangan penambahbaikan dalam mengintegrasikan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu isu yang seterusnya, faktor murid. Okey, baik, dari segi kita dah tahu dah panel sebelum ni dah kupas tentang guru, isu tentang kesedaan guru, tentang bebanan tugas guru. Itu merupakan isu yang timbul dalam untuk merealisasikan penggunaan ICT itu sendiri dalam PDP. Okey, isu yang seterusnya tidak lupa juga dalam faktor murid itu sendiri menjadi punca, menjadi timbul isu dalam penggunaan ICT. Okey, baik. Kalau kita lihat kenapa isu faktor murid ini memberi isu dalam penggunaan ICT, maksudnya ada kekangan sendiri dalam penggunaan ICT disebabkan murid adalah kerana kalau kita lihat dari segi latar belakang keluarga murid itu sendiri. Okey, kita dah tahu kan, seperti mana yang kita tahu latar belakang keluarga murid itu sendiri. Murid ni dia tahap sosioekonomi keluarga tu ada banyak, antaranya B40, M40, T20, kita dah tahu kan. Jadi kalau B40 tu gajinya range berapa. Jadi faktor-faktor murid inilah memainkan peranan. Faktor sosioekonomi ni memainkan peranan kepada latar belakang murid tu sendiri. Kalau murid tu dia hidup, dia dilahirkan dalam keluarga yang senang. Jadi mungkin dalam penggunaan IC, tahap pengetahuan dia tentang penggunaan ICT ni taklah terlalu cetek. Sebab dia dah didedahkan daripada kecil lagi. Berbeza dengan murid yang kekurangan. Maksudnya kurang senang lah hidupnya. Jadi daripada kecil tak didedahkan penggunaan ICT ni seperti orang yang senang lah. Dia daripada kecil dah didedahkan dengan pelbagai. Mungkin kalau sekarang ni mustahil lah penggunaan peranti handphone kan. Sebagai contoh handphone, smartphone. Jadi orang yang susah pun sekarang ni mesti dah ada. Tapi jadi macam laptop lah terutamanya. Laptop, komputer. Jadi murid-murid yang kurang senang ni mungkin tak didedahkan daripada kecil. Jadi mungkin dah besar baru dia tahu Microsoft Word tu macam mana, Micro Excel tu macam mana. Okey. Itulah antara kekangannya. Okey, seterusnya adalah kawasan tempat tinggal murid tu sendiri. Okey, murid kita tahu kan kalau murid di bandar ni kemungkinan untuk capaian internet dia sangat baik. Jadi tak ada masalah untuk menggunakan ICT dan sebagainya. Jadi apa-apa nak buka, sebagai contoh YouTube, nak buka Facebook, nak buka Instagram ataupun mana-mana web sangat mudah, sangat lancar. Tapi berbeza dengan
murid yang berada di luar bandar. Sebab kalau murid yang berada di luar bandar tu sendiri, dia perlu nak cek internet tu. Itu yang ada satu berita yang keluar, sanggup nak belajar duduk atas pokok. Kat situ, nampak? Nah, betapa susah, betapa gigihnya murid yang berada di kawasan luar bandar ni sendiri untuk belajar, untuk mencari maklumat dengan menggunakan internet. Jadi itu merupakan satu isu juga dalam penggunaan ICT itu sendiri. Okey, seterusnya pengetahuan murid dalam penggunaan ICT. Macam saya cakap tadi lah, penggunaan ICT ni kalau dah didedahkan daripada kecil lagi, jadi tak ada masalah benda tu nak diguna. Tapi bila masalahnya jadi bila latar belakang keluarga tu sendiri, kalau dia tak didedahkan, murid tersebut tak didedahkan oleh ibu bapanya daripada kecil, itu jadi masalah. Jadi masalah kepada murid tu mahir, sama ada mahir atau tidak dia nak menggunakan peranti tersebut. Sebagai contoh tu lah tadi, laptop, komputer, iPad dan sebagainya. Kalau smartphone mungkin tak ada masalah lah. Sekarang mustahil lah kalau kita tanya budak-budak dia tak tahu smartphone, cara nak menggunakan smartphone. Okey. Terusnya kita pergi kepada cadangan. Okey, ini merupakan cadangan penambahbaikan itu sendiri. Okey, yang pertama. Okey, antara cadangan yang menariklah untuk saya kongsikan pada hari ini pada panel-panel juga moderator. Jadi pihak sekolah perlu menganjurkan kelas komputer untuk murid yang kurang berkemampuan khususnya. Jadi murid yang macam saya cakap tadi, murid yang biasanya murid yang kurang berkemampuan ni dalam golongan B40 lah biasanya kan. Jadi sepatutnya lah pihak sekolah ni mengambil tindakan sendiri, mengambil inisiatif untuk membuat mungkin jadual, contohnya mungkin hari Sabtu kelas tambahan lah kan. Kelas tambahan, murid yang terpilih ni dimasukkan ke kelas komputer untuk belajar dari segi penggunaan Microsoft Word, Excel, website, Google Slide dan sebagainya. Seterusnya juga, guru juga perlu mempelbagaikan gaya pembelajaran dengan menggunakan kemudahan ICT. Ni maksudnya kat sini tak adalah guru tu masih menggunakan sistem lama lagi, iaitu dengan menggunakan papan hitam, menggunakan marker, menggunakan buku teks saja. Jadi murid dah bosan dah. Murid pun macam kita lah belajar, kita pun kalau kita daripada kecil, benda tu kita dah belajar pada zaman kita lagi. Kita dah belajar dengan buku teks, jadi tak ada beza. Jadi dengan zamannya semakin canggih, semakin moden, jadi kita mesti mengikut peredaran zaman tu sendiri. Kita perlu mempelbagaikan dengan penggunaan alat, contohnya penggunaan projektor, penggunaan komputer, smartphone, lagi-lagi PDPR ni kan. Memang benda tu sangat berguna pada guru-guru yang senior terutamanya kan. Pada dia tak tahu nak tak nak dia kena belajar. Macam tu lah, maksudnya kena paksa diri ni. Kalau tak paksa, benda tak dipaksa dia tak akan merela. Jadi bila dipaksa insya-Allah benda tu akan merela. Benda tu kita tak suka ke macam mana pun, demi kemajuan, demi tarikan murid tu sendiri dalam pembelajaran, kita kena cuba sesuatu yang baru, kita kena ikut peredaran zaman tu sendiri. Okey, baik. Isu yang seterusnya iaitu kekurangan prasarana dan penyelenggaraan alatan. Iaitu dari segi persediaan kemudahan ICT yang tidak mencukupi, khususnya dalam sekolah tu sendiri. Kalau kita tahu kan, mungkin sebelum ni memang komputer tu dah ada, tapi komputer tu tak di-update setiap tahun akan Windows akan update. Jadi sampai satu masa komputer tu hang dan sebagainya. Jadi pihak sekolah lah perlu mengambil inisiatif benda tu sendiri. Itulah isunya antaranya, sebab laptop jadi lambat, komputer jadi lambat, dia tak mengikut peredaran dari semasa ke semasa. Masih menggunakan laptop yang komputer yang tebal-tebal zaman dulu, yang besar-besar. Macam itulah. Okey, seterusnya antara kekurangan dia adalah masalah kewangan. Masalah kewangan untuk membeli kemudahan ICT sendiri
kemudahan ICT tu sendiri kan. Projektor dan sebagainya tu kalau kita nak beli tu memerlukan wang. Jadi benda tu pun timbul isu dalam untuk mengintegrasikan penggunaan ICT tu. Dan pentadbir yang kurang minat dalam penggunaan ICT ni juga merupakan salah satu isu. Biasanya pentadbir ni kita tahu kan, mereka ni adalah dari golongan yang orang yang lebih berpengalaman. Jadi bila orang yang lebih berpengalaman ni, orang yang senior lah kita gelarkan. Pentadbir ni biasa dari golongan yang senior. Jadi tahap pengetahuan mereka tentang ICT ni taklah sebijak seperti gen yang sekarang ni, Gen Y, Gen Z dan sebagainya kan. Jadi bila pengetahuan mereka tentang kemudahan ICT tu, tentang penggunaan ICT tu sendiri kurang, jadi mereka tak minat. Itu merupakan timbul. Jadi tak semualah. Adalah beberapa pentadbir mungkin dia tak minat menggunakan ICT, jadi dia tak menyuruh, dia tak menekankan pada guru-guru untuk mengintegrasikan ICT tu dalam sekolah, dalam PDP tu sendiri. Okey, antara cadangan yang saya boleh kongsikan pada hari ini iaitu pihak sekolah itu sendiri perlu menambah atau membaiki peralatan ICT yang pakai semasa PDP. Macam saya cakap tadi lah, kalau setiap tahun ni benda tu ada update, dia di-upgrade dari semasa ke semasa. Jadi tak mustahil lah benda tu kalau kita gunakan benda yang lama, jadi benda tu dia akan slow. Jadi benda tu pun dia kena update. Dia kena update dari semasa ke semasa supaya semasa contohnya kelas kelas apa ya, kita boleh contoh kelas pendidikan Islam, kita ajaklah murid-murid kita masuk, kemudian kita suruh search YouTube untuk tengok video dan sebagainya untuk kita sebagai contoh. Jadi kalau contoh komputer tu digunakan sangat lambat, jadi benda tu mengambil masa, sikit banyak mengambil masa PDP cikgu untuk menerangkan tajuk tersebut. Sebab itulah komputer ni penting kita kena update. Bukan suka-suka kita, bukannya kita saja sebab nak ikut trend, tapi tidak, kita nak memudahkan untuk guru melancarkan proses pengajaran tersebut. Seterusnya, pihak sekolah juga perlu mencari dana daripada pihak luar. Tidaklah mengharapkan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sahaja. Pihak sekolah itu sendiri perlu bijak macam mana dia nak dapatkan duit tu sendiri, nak dapatkan duit tu untuk membeli barang-barang ICT, keperluan ICT untuk diletakkan di tempat-tempat yang sepatutnya di sekolah tu kan. Kalau nak letak setiap kelas tu, itu memang hebat lah. Zaman sekarang ni contohnya Smart TV, penting untuk diletak dalam kelas sebab mudah dah. Tak perlu screen projector pun, dengan Smart TV tu pun kita dah boleh dah untuk mengajar. Ada sikit cadangan lah bagi saya. Okey, kalau pihak sekolah tu sendiri macam susah nak mencari dana, mungkin ada guru-guru ada kenalan yang hebat, ada berkawan dengan orang yang hebat, orang yang senang. Jadi pihak sekolah mengambil inisiatif. Macam ni contoh, apabila guru mendapat kutipan masuk, dia mampu untuk mencari penyumbang untuk memberi kemudahan ICT ni kepada pihak sekolah. Jadi pihak takbir boleh memberi hadiah kepada guru yang berjaya untuk mencari dana tu. Jadi sedikit sebanyak kita dapat tengok kat situ, guru pun bersemangat lah. Tak adalah mengharapkan pihak takbir je untuk mencari dana tu, pihak guru pun mainkan peranan. Okey, dan yang terakhir cadangan saya adalah memberi pendedahan tentang kepentingan ICT pada masa kini kepada pihak takbir. Ini untuk pihak takbir yang kurang minat lah dalam penggunaan ICT. Jadi bila kita dedahkan, kita brainwash pada mereka yang kurang minat ICT ni, sebab kita tahu ICT ni sangat penting untuk murid pada masa kini kan. Jadi pihak takbir dululah, cikgu dan pihak takbir ni lah perlu mengambil inisiatif untuk menghidupkan ICT tu sendiri dalam pembelajaran. Barulah pelajar tu sendiri menarik untuk belajar, dia minat untuk belajar. Jadi dia mudah untuk mencari maklumat.
Okey, jadi itu sahaja isu yang saya kupas pada ini. Seterusnya saya serahkan kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada saudara Izzat atas kupasan yang begitu mantap, kupasan yang begitu jelas kepada kita pada forum kali ini. Okey, sebelum kita bergerak pada panel yang seterusnya, saya ingin mengajukan soalan tambahan kepada saudara Izzat, panel kita. Bolehkah saudara Izzat nyatakan beberapa contoh dalam kita nak melaksanakan kelas ataupun PDP yang berintegrasikan teknologi, apakah bahan-bahan ataupun prasarana yang diperlukan? Okey, baik. Sangat menarik soalan tersebut Tuan Moderator. Okey, bahan-bahan dan prasarana yang menarik untuk penggunaan di dalam kelas, antaranya masa saya cakap tadi, kalau seperti zaman model projektor, komputer tu, laptop, daripada zaman kita lagi benda tu dah ada. Jadi kalau kita ikut dengan trend masa kini, kita boleh gunakan smart TV, kita boleh letakkan di dalam kelas. Setiap kelas kalau dapat bantuan kan, dapat bantuan ke ataupun dana sebagainya, smart TV itulah paling senang untuk digunakan di dalam kelas. Tak perlu pun kita nak pancarkan, sebab bila kita pancarkan ni kita perlu ada layar papan putih, layar putih tu kan, skrin putih tu lah. Jadi kalau smart TV ni jadi benda tu dah ada dah di dalam kelas, jadi senang untuk cikgu gunakan, untuk cikgu tayangkan slide, untuk tayangkan video, untuk mainkan muzik. Jadi benda tu sangat function, semua dah ada dah. Jadi itulah antara kemudahan ICT yang boleh saya kongsikan. Okay, Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada saudara Izzat. Seterusnya kita pergi pada panel kita yang ketiga, saudara Ammar. Bolehkah saudara terangkan ataupun jelaskan dengan lebih lanjut, dengan lebih detail, apakah isu-isu dan cabaran yang kita hadapi dalam mengintegrasikan teknologi ini? Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator, Saudara Muhammad Farid. InsyaAllah saya akan kongsikan pula berkaitan dengan isu dan cadangan penambahbaikan mengenai bagaimana kita hendak integrasikan penggunaan teknologi dalam sektor pendidikan. Khususnya bila kita sebagai guru untuk mengajar dan menerapkan elemen teknologi di dalam kelas. Okey, yang pertama saya boleh kongsikan antara isu yang berbangkit mengenai koordinat sekolah itu sendiri. Okey, sebagaimana yang kita tahu, koordinat sekolah ataupun lokasi sekolah. Bila mana kita sekolah yang berada di dalam bandar, kawasan bandar, mungkin dia mempunyai jaringan ataupun capaian internet yang lebih baik berbanding dengan sekolah yang mempunyai sekolah di luar bandar, contohnya sekolah di pedalaman dan sebagainya. Mungkin ataupun bukan mungkin, orang cakap apa, kebanyakan sekolah yang berada di pedalaman akan mengalami masalah jaringan ataupun capaian internet yang terhad ataupun kurang baik. Jadi itu antara isu yang terdapat bila mana lokasi sekolah itu sendiri menjadi faktor kepada pengintegrasian teknologi di sekolah itu. Dan yang ketiga adalah akses kepada penyelenggaraan ICT yang lambat kerana kos yang tinggi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bila mana kawasan ataupun lokasi sekolah itu berada di jauh dalam dan kos untuk pergi menyelenggara alatan ICT dan sebagainya memerlukan kos yang tinggi. Itu antara isu yang seringkali dikaitkan dengan lokaliti ataupun lokasi sekolah di kawasan pedalaman dan luar bandar dan sebagainya. Okey, jadi antara cadangan penambahbaikannya adalah pihak sekolah ataupun pihak pengurus pentadbir ataupun guru-guru dan warga-warga sekolah perlu memainkan peranan pentinglah
untuk kita memastikan bagaimana kita hendak mengintegrasikan penggunaan teknologi di sekolah dengan kita mengambil inisiatif dengan menyediakan kelengkapan ataupun fasiliti teknologi yang mencukupi. Jadi antara inisiatif yang lain kita boleh lihat bahawa pihak sekolah ataupun pihak pentadbir boleh menyuarakan ataupun mengetengahkan apa kesukaran ataupun apa masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah untuk kita baiki ataupun untuk kita tambah baik. Sebagai contoh, guru besar mungkin boleh menyuarakan hasrat untuk memiliki jaringan internet yang bagus kepada pihak kerajaan itu sendiri supaya pengintegrasian teknologi akan menjadi lebih baik. Dan juga dapat dinyatakan bahawa kerajaan ataupun kerjasama antara pihak industri dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam menyediakan prasarana internet dengan kelajuan yang baik. Ini adalah satu kerjasama yang baik bagi saya bila mana kita nak memastikan sektor pendidikan ini berada selari dengan kemajuan zaman. Jadi beberapa kerjasama antara pihak yang berwajib ataupun pihak yang kita boleh katakan sebagai pihak yang boleh menyumbang sesuatu kepada sektor pendidikan, jadi apa salahnya kita sebagai pihak yang boleh memberi sesuatu, jadi manfaatkan peluang itu untuk kita memajukan lagi sektor pendidikan dalam usaha kita mengintegrasikan teknologi dalam sektor pendidikan. Itu adalah cadangan untuk bila mana kita cakap lokasi sekolah itu yang mengalami masalah jaringan ataupun capaian internet yang kurang memuaskan. Okey, seterusnya adalah kesediaan sistem dan kurikulum. Garis panduan pemanfaatan digital tidak dapat diaplikasikan di dalam kelas secara berterusan. Ini adalah mungkin dalam sistem kurikulum sekolah itu sendiri tidak banyak yang menekankan penggunaan teknologi. Sebagai contoh kita tengok dalam buku teks, mungkin aktiviti-aktiviti dalam kelas itu lebih banyak kepada aktiviti berkumpulan, aktiviti yang melibatkan murid hanya berada di dalam bilik darjah semata-mata bukan dengan menggunakan teknologi. Mungkin ini antara isu yang menyebabkan pengintegrasian teknologi dalam pendidikan itu terhad secara tidak berterusan. Jadi antara langkah ataupun cadangan penambahbaikan yang saya boleh lihat kat sini adalah peranan kerajaan itu sendiri menerusi institusi Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menyediakan kursus pemantapan ICT dalam kalangan guru. Secara tidak langsung, bila guru mantap dari segi ilmu pengetahuannya tentang ICT, boleh menerapkan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Okay, dan juga perkongsian pintar di antara sekolah dan sektor swasta. Mungkin sekolah ada JV dengan sektor swasta bagaimana hendak kita memanfaatkan penggunaan digital di dalam kelas supaya murid-murid ini lebih senang ataupun lebih memahami sesi pembelajaran itu dengan lebih baiklah. Okey. Dan juga perlu kepada penambahan modul silibus pembelajaran yang menekankan pengintegrasian teknologi. Macam saya sebut tadi, bila mana dalam silibus itu sendiri tidak menekankan penggunaan teknologi, asyik menggunakan bahan maujud macam flashcard, benda tu dah klise ataupun benda tu dah biasa daripada dulu lagi. Tapi mungkin silibus dengan peredaran zaman masa kini, mungkin silibus itu ditingkatkan dengan murid mungkin boleh cari di laman Google, YouTube dan platform yang lain dan sebagainya supaya itu lebih menjurus ataupun mendorong murid untuk lebih cakna ataupun celik ICT. Bukan murid saja, malahan guru itu sendiri dia akan lebih explore tentang apa yang belum mereka kuasai lagi tentang kemahiran penggunaan teknologi. Yang mencukupi untuk pengintegrasian teknologi dalam sektor pendidikan. Ini adalah peranan kerajaan menerusi KPM
supaya mereka menyediakan peruntukan yang khusus kepada sekolah-sekolah supaya dapat menambah baik lagi penggunaan teknologi di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, supaya segala manfaat yang kita boleh ambil daripada penggunaan teknologi zaman kini dapat diterapkan dalam sesi pembelajaran supaya murid-murid ataupun guru mempunyai mendapat manfaat lah dari segi guru sebagai pemberi ilmu dan murid penerima ilmu. Jadi bila guna teknologi ni mungkin lebih menarik dan lebih memberi kefahaman kepada murid. Jadi sebagaimana yang disebut dalam kalau kita baca PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, ada menyatakan bahawa satu murid satu komputer. Itu adalah janji kerajaan. Di mana PPPM mulai gelombang ketiga 2021 telah menekankan bahawa satu murid satu komputer. Jadi mungkin itu bukanlah janji kerajaan disebabkan PDPR yang berlaku, tetapi dah termaktub sejak 2013 lagi supaya murid ini biasa dengan penggunaan teknologi, supaya kita ni pendidikan di Malaysia ini setaraf dengan pendidikan di peringkat antarabangsa lah. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya tentang isu dan cadangan penambahbaikan bagi koordinat sekolah ataupun kesediaan sistem dan kurikulum. Okey, terima kasih kepada saudara Ammar atas perkongsian yang cukup baik bersama kita dalam forum pada petang ni. Seterusnya kita ke sesi yang terakhir, pusingan yang terakhir bersama saudara Izwan. Bolehkah saudara Izwan, pada pandangan anda, apakah yang boleh kita simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini? Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Farid selaku moderator pada hari ini. Yang saya hormati tuan moderator serta rakan-rakan panel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi alhamdulillah sebentar tadi kita dah mendengar beberapa poin ataupun isi-isi yang telah dibincangkan oleh para panel kita, iaitu berkenaan dengan apa itu teknologi dan kepentingannya terhadap pendidikan, kemudian cabaran yang dihadapi dalam kita mengintegrasikan teknologi ini di dalam PDPC di sekolah. Jadi kalau kita lihat apa yang kita boleh simpulkan daripada perbincangan ini sebenarnya adalah kita kena sedar bahawa sekarang ini kita berada di suatu zaman yang di mana teknologi merupakan salah satu benda ataupun salah satu perkara yang diutamakan di dalam semua sektor, terutama sekali dalam sektor pendidikan. Dan kita kena lihat bahawa perkembangan teknologi yang semakin pesat pada masa kini memberi impak yang besar kepada pendidikan kita, dan di mana pelajar-pelajar pada zaman kini mereka lebih terdedah kepada penggunaan teknologi seperti penggunaan gadget, seperti telefon bimbit, telefon mudah alih, laptop dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang guru perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk melalui ataupun menghadapi cabaran ini. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu memfokuskan kepada pedagogi dan bukan hanya penggunaan teknologi semata-mata. Ya betul, kita perlu mahir dalam menggunakan teknologi, tetapi kita tidak boleh terlalu memfokuskan kepada teknologi semata-mata. Kita kena lihat bagaimana kita nak mengintegrasikan ataupun bagaimana kita nak menggunakan teknologi tersebut bagi membantu pendidikan kita ini supaya dapat menarik murid-murid ini untuk meneruskan pembelajaran mereka. Dan sebab kita boleh lihat murid-murid pada zaman sekarang mereka lebih berminat kepada aktiviti-aktiviti yang berlandaskan kepada penggunaan teknologi berbanding kepada aktiviti-aktiviti yang tidak menggunakan alatan teknologi.
Yang kedua adalah kita hendaklah memberikan galakan kepada murid dalam melakukan inovasi melalui penggunaan teknologi. Okey. Jadi dengan adanya teknologi tersebut, okey, kita perlu memberi peluang ataupun memberi galakan kepada anak murid kita ini supaya menggunakan teknologi ini untuk membuat satu inovasi yang baharu. Okey, sebagai contoh, okey, kita boleh minta murid-murid ini untuk menyediakan menyediakan sebuah video yang berkaitan dengan topik pembelajaran supaya mereka dapat mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari sebelum ini. Mungkin mereka boleh melakukan lakonan. Daripada situ mereka bukan sahaja dapat mengasah kemahiran berkomunikasi mereka, tetapi mereka juga dapat mengeluarkan kemahiran mereka dalam menggunakan teknologi itu sendiri dan memanfaatkannya untuk kebaikan, bukannya kepada ke arah yang kurang baik. Dan yang ketiga, guru perlu mengelakkan penggunaan teknologi yang eksklusif. Okey, baik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mengelakkan penggunaan teknologi secara eksklusif ni? Maksudnya adalah kita tak boleh kata teknologi ni digunakan untuk teknologi semata-mata. Maksudnya apa? Maksudnya dalam pembelajaran, kita tak boleh bersandarkan kepada teknologi semata-mata. Kita perlu mengaitkan ataupun menghubung-kaitkan di antara teknologi tersebut dengan isi kandungan pembelajaran. Kita kena bagi teknologi tersebut menjadi sokongan ataupun support kepada apa yang kita ingin pelajari. Dan yang keempat, kerjasama daripada semua pihak bagi mendapatkan kemudahan infrastruktur yang lengkap. Seperti mana yang dicarangkan oleh sahabat kita sebentar tadi, sahabat panel kita. Dan di mana antara carangannya adalah semua pihak perlu berganding bahu dalam merealisasikan infrastruktur yang mencukupi di sekolah. Sebagai contoh, penyediaan komputer ataupun penyediaan internet terutamanya sekali, dan menyediakan kemudahan-kemudahan yang up to date. Bukan hanya menyediakan komputer semata-mata, tetapi kena melihat kepada fungsi komputer tersebut ataupun kapasiti yang boleh dilalui oleh gadget tersebut pada masa kini. Dan kelima pula, kerajaan perlu sentiasa membimbing guru dalam menguasai kemahiran ICT. Okey. Yang keenam, perkongsian bahan dan sumber di antara sekolah dan sektor swasta. Jadi kita yang bersekolah ataupun kepada guru-guru yang bersekolah di sekolah kebangsaan ini boleh mendapatkan bahan-bahan daripada sekolah-sekolah yang lain ataupun sekolah swasta. Sebab kebiasaannya sekolah swasta ini mereka lebih up to date kerana mereka ingin bersaing dengan sekolah kebangsaan. Jadi bahan-bahan yang mereka sediakan itu kebiasaannya lebih kreatif daripada guru-guru di sekolah kebangsaan. Jadi perkongsian ini diperlukan bagi memastikan kita dapat bergerak seiring dengan sekolah-sekolah swasta tersebut supaya kita dapat melahirkan murid-murid yang berkualiti di negara kita. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat daripada forum ini dapat kita lihat bahawa guru memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan pengintegrasian teknologi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kerana tanpa pelaksana, walau secanggih mana pun teknologi tersebut, ianya tetap tidak dapat menjamin kelangsungan pendidikan kepada murid-murid. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Jadi saya serahkan kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada saudara Izzuan di atas perkongsian yang cukup baik bersama dalam forum kita pada petang ni. Dan terima kasih juga kepada semua panel-panel kita dalam forum isu dan cabaran dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan khasnya. Jadi semoga apa yang kita bincangkan, apa yang kita kongsikan pada petang ni dalam forum ini dapat kita hadapi, dapat kita tambah baik dan laksanakan
di sekolah masing-masing insya-Allah. Sebelum kita berakhir, boleh semua panel buka kamera supaya kita dapat bergambar kenang-kenangan insya-Allah. Okey, semua dah buka. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye bye.